Kak, tolong Iza boleh? Akak tengok Kak, Iza dah go live ke belum? Sebab kat sini Iza tak nampak. Tengok Facebook Najib Asad, akak tengah dengar. Tak apa, akak tunggu situ Kak. Thank you Kak, menjadi model. Tadi dia ada problem sikit tadi. Okey, Waalaikumsalam. Sorry. Saya dah, boleh tak Iza duduk sini? Okay, sorry actually dua hari lah sejak semalam. Thank you Kak, menjadi model. Apa? Tadi dia ada problem. Facebook ada problem. Okay, Waalaikumsalam. Sorry. Oh, dahsyat lah duduk sini. Matahari dia dahsyat. Okay, dua hari lah sejak semalam. Waalaikumsalam. Saya baca. Sorry, saya kena pegang handphone. Waalaikumsalam. Ain. Dengar tak suara? Ahmad Abdul Basit. Waalaikumsalam. Actually saya dengan ketaktahuannya tak best lah kat sini. Dengar tak suara? Sorry, bagi saya masa sikit. Saya cari meja yang tinggi sikit. Kacau tak? Minta maaf lah, minta maaf. Saya nak ajak korang merayau sebenarnya, tapi duduk dalam. Cari meja yang tinggi sikit. Dekat handphone baru saya okey korang. Okeylah, saya ceritalah apa kelemahan saya je. Saya ni serba okey, baru saya tahu. Masya Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam. Sorry lah, saya nak cerita lah saya ni orang yang, suami saya tu lain tau. Dengar tak? Korang dengar tak? Suami saya adalah pagi. Saya hari ni tak berapa nak ni sangat lah, tak berapa nak Waalaikumsalam semua lah. Selamat pagi, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waalaikumsalam semua. Saya ada nampak nama Norzah Zakaria, Zulaila, Norita Ismail, Ahmad Faizal. Saya sekadar menyebut nama mula-mula Ahmad Abdul Basit, Ruslina, Yuan Minto, Ain Hafika, Rahman. Okey. Actually tajuk hari ni ialah siapa lelaki perkasa. Okay, saya cuba Suami saya dia memang dengan teknologi, dia suka. Suami saya dia memang memang terror lah. Dengar Kak? Dengar? Going belakang okey tak? Owner. Saya kat rumah orang ni. Saya ada urusan di Kuala Lumpur. Sorry lah buat korang merayau. Okey lah, kita duduk sini InsyaAllah. Sorry dengan susah payahnya. Allahu Akbar. At least saya belajar banyak lah. Thank you Ada. Cikgu Ada tolong saya. Cikgu Ada terror lah bab-bab ni. Saya nak cakapnya saya tak terror, suami saya terror. Gitulah lebih kurang. Tajuk hari ni, kita terus kepada tajuk. Tadi saya dah baca doa kan. Korang okey tak? Korang kalau tak okey pun saya tak tahu tau korang okey ke tak. Saya harap semua okey lah Saya doa semua follow saya, walaupun saya tak ni tak reti guna. Poinsa kat mana ni? Saya tengah guna laptop. Laptop kan macam-macam kan. Aduhai, bukan saya tau. Saya pun tak tahu nak pandang kat mana ni. Bukan saya teknologi ni. Saya sangat old fashion. Saya sangat sukakan tradisional. Kalau nak kata saya, katalah kan. Itu yang membahagiakan saya. Saya sangat suka sangat kalau kita semua bercakap pasal back to the basic. Dia bukan sebab back to the basic tu adalah sangat bagus berbanding yang lain-lain, berbanding yang moden, berbanding yang teknologi dan sebagainya. Tetapi sebenarnya itu adalah kelemahan saya.
sangat lemah dalam teknologi. Contoh, handphone saya pakai, memang saya pakai handphone terbaru lah setiap kali iPhone bertukar kan. Tapi itu pun atas ihsan suami saya. Sedangkan beliau tahu saya kalau handphone saya hanya tahu call, WhatsApp, Telegram, Facebook pun tengok-tengok sikit lah. Instagram pun, kalau korang tengok Instagram saya, siapa yang follow, tak berapa nak post. Macam itulah saya. Okay. Saya suka benda yang real. Alasan atau alasan sebenarnya tak tahu. Okay dah, kita cukup cerita pasal benda tak tahu. Saya nak cerita pasal siapa lelaki perkasa. So ni saya syok sendiri Saya syok sendiri. Saya harap korang boleh ikuti. Okay. Tolong share. Tak pandai saya pun, saya tengok dekat insight ni viewer masih belum seperti biasa. Korang mungkin tengah terkejut tengok saya yang terkejut ni. Ni first time tau saya urus sendiri. Allah Ta'ala suruh saya belajar. InsyaAllah. Saya seorang yang fast learner. Allah memang nak saya belajar. Dan banyak benda yang saya belajar dalam keadaan saya dipaksa. Contoh, saya dulu memang tak nak buat live. Suami saya duk pujuk. Bukan setahun, bertahun tau. Kadang dia gurau. Sebab tu kalau korang perasan dulu-dulu tu, kalau saya join tu maksudnya saya tak dapat tangkap lagi. Saya hanya join sebab suami saya ajak. Sebab suami saya. Tapi ada satu ketika tu suami saya cakap dengan saya, okey tak apa, be dulu. Nanti abang, sebab abang ada kelas dengan dog. Okey. Saya duduklah, kalau korang boleh tengok scroll balik tahun lepas tak silap. Saya duduk seorang-seorang tu buat pertama kalinya. Korang tengoklah cara saya cakap macam mana. Sebenarnya nak cerita, bunyi apa lagi tu, tolonglah ya Allah. Saya nak cerita, waktu tu dada saya, Allah je yang tahu. Dan fikiran saya duk fikir, mana laki aku ni bila nak habis kelas dia ni kan. Sebab dia cakap sekejap je. Dia kena share lah, dia punya ilmu. Sekali saya kata, ya Allah. Jadi saya tak tahulah, kalau korang pandai menilai saya waktu tu, korang akan dapati saya seorang yang sangat takut waktu tu. Plus, selepas saya habis live, saya terpaksa end live seorang-seorang. Sebab saya tengok jam dah cukup kan, dah cukup masa. Plus saya pun tak sabar-sabar nak cukupkan masa tu kan. Nak habiskan point. Tu macam amanah kita lah, kita ada point kan. Tadi dah tulis apa nombor 1, 2, 3 apa kan. So habiskan point. Habis je saya tekan end live. Dalam hati saya dah geram ni, saya kata betul lah. Tak masuk. Masuk tu saya dah cakap apa? Aku takkan live lagi. Sebab saya dah menggigil. Saya rasa macam takutnya. Saya fikir macam-macam. Saya rasa malu, saya rasa macam serba kekurangan, saya rasa macam macam-macam lah, insecure dan sebagainya lah. Banyak benda-benda yang tak best tau. Waktu tu saya fikir saya bertenang. Tak nak live lagi, aku takkan duduk depan live macam tu. Tahu. Tapi sebenarnya tuan-puan, itulah permulaan saya berani live seorang atas keadaan terpaksa tu. Saya memang jenis kena paksa. Dari saya kecil, saya adalah pattern yang kena paksa. Saya adalah pattern yang orang kena push saya. Dan dalam hidup saya banyak Allah temukan dengan orang-orang yang paksa saya. Masa kat universiti, nak kata saya rajin study, taklah rajin. Saya mengharapkan apa yang saya faham dalam dewan kuliah. Tapi saya ada kawan-kawan yang rajin. Sebab tu saya sangat selut dengan orang rajin. So sampai satu hari tu, ada satu ketika masa tu musim peperiksaan, tak silap saya ambil tengah nak ambil periksa subjek Tamadun Islam 2. Maksudnya susah sikit lah soalan dia. Dia kena buat karangan yang banyak. Itu kita ambil untuk fakulti lain. Saya fakulti kimia, fakulti sains dan teknologi. Yang saya ambil tu fakulti Islam. Okay. Saya tak baca buku apa pun. Tapi pukul berapa pagi 2 pagi ke, saya tengah nyenyak tidur. Kawan saya 2 orang. Saya tiba-tiba ada rasa macam bergegar. Rupa-rupanya dia gegar katil saya tau. Iza, bangun Iza, baca buku. Sebab dia tahu saya memang tak study. Saya memang bukan orang yang study. Saya memang bukan orang yang tidur lewat. Saya tak reti yang orang kata apa kalau yang tidur sampai pukul 1-2 pagi tu. Nama dia pun saya tak ingat.
Korang ingat tak saya baca komen jap? Ada siapa boleh tolong saya? Korang komen jalan ke tidak ni? Korang support tak saya? Saya takut lah ni. Saya takut korang tak dengar ni. Okey? Okey, saya cakap tau dengan penuh selamba badak ni tau. Saya tak sebab laptop lah korang ada, saya tak nak buat alasan. So korang dengar aja apa saya nak share. Korang pun tekan button share juga. Kita doa lah Facebook lepas ni boleh guna handphone je sebab saya tak pakai handphone. Kemudian dia goyang katil saya, dia kata, Izzah study. Sekali saya pun macam, saya bangun tu, bukan sebab saya ni nak study ke apa. Saya bangun sebab saya tak tahan kena goyang katil. Ya Allah, ngantuk ni weh, kenapa kau goyang katil aku? Jadi saya tak nak lagi dah berada dalam goncangan yang kuat tu. Saya bangunlah. Lepas tu dia cakap, Izzah, jomlah baca buku. Kau tak baca apa lagi kan? Peksa pukul 8. Peksa pukul 8 ke pukul 9? Pukul 8 lah, 8. Pukul 2 pagi tak study lagi. Saya dia dengan paksa saya baca buku. Once saya dah buat tu, once saya dah duduk depan buku, bermulalah waktu saya fokus. Saya memang seorang yang fokus jika saya nak. Saya adalah seorang yang rajin jika saya nak. Saya adalah seorang yang puji diri sendiri, seorang yang boleh buat, terror buat kalau saya nak. Tapi saya nak tu, nak pastikan saya nak tu payah. Saya kena ada pusher. Macam dalam di universiti, ramai kawan-kawan saya menjadi pusher saya. Saya suka kerja last minute. Saya terangkan saya punya cerita kekurangan ni ada sebab. Sebab saya tahu di satu golongan lain yang sangat rajin, sangat tak payah di-push, sangat yang boleh bergerak sendiri. Ada sebelah lagi, golongan yang sebelah lagi adalah golongan-golongan seperti saya. Bukan saya seorang wujud kat dunia ni dengan perangai saya yang unik ni. Unik puji diri sendiri. Sebab saya tak maulah cakap pasal benda negatif kan. So unik. Saya yakin damai dalam golongan ni ramai yang sama dengan saya. Yang ada perangai kena push. Once kita kata kita nak, barulah semua benda tu jadi. Tapi nak pastikan kita ni nak, itu yang paling payah. Nak pastikan saya mula tu yang payah. Okay. So bila saya berkahwin, okay, dah masuk tajuk kahwin Bolehlah. Bila saya berkahwin, yang push saya adalah suami saya. Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui, dan Allah tahu siapa yang sesuai jadi pasangan kita. Allah tahu, mungkin Allah dah beri saya macam-macam keistimewaan, Allah dah beri saya kebijaksanaan, Allah dah beri saya kemampuan dalam pelbagai bidang yang Allah sendiri tahu. Tapi Allah juga tahu kelemahan saya yang sangat banyak, yang antara salah satunya saya kena push, saya kena dipaksa, baru saya akan bergerak. Sebab saya, siapa macam saya tiada cita-cita yang terlalu tinggi untuk dunia ni. Saya nak cerita pasal pada mulanya. Okay, saya adalah siapa? Saya sampai umur saya 27 tahun. 27, maksudnya saya dah kahwin lah. 27. Saya bukanlah seorang yang bercita-cita tinggi, bercita-cita besar untuk dunia. Saya bukan. That's why saya faham jika ada yang kata saya takut kaya, saya takut macam-macam lah, rock block. Sebab tu saya faham kalau ada yang kata saya takut live, saya malu live. Itu saya. Kadang-kadang saya fikir, inilah hikmahnya Allah bagi saya duduk di pattern yang satu lagi, untuk saya boleh memahami orang lain, untuk saya tidak judge kelemahan orang. Sebab saya sedar saya pun ada banyak kelemahan, dan kelemahan itu saya ikut pengalaman saya akan dapat diatasi kalau kita ada pasangan yang sebelah lagi. Kalau kita bekerjasama, siapa yang macam saya, kalau kita ni kena kerjasama dengan golongan yang sebelah lagi, iaitu golongan yang buat je, golongan yang fokus, golongan yang boleh bergerak sendiri. Okay, that's why salah satu sebab kenapa saya respect kepada para usahawan, pada anak-anak murid bawah bimbingan suami saya, sebab mereka adalah golongan yang sini. Mereka adalah golongan yang tak payah push-push, memang dia orang nak pergi, nak go. Okay, faham So, bukanlah kekurangan kita tu tak ada kelebihan. Bahkan kita, Allah beri pun kelebihan yang mungkin sama dengan golongan sebelah, cuma di bidang lain. Contoh saya bagi, saya bijak.
saya lebih bijak di bahagian pengurusan. Bukanlah saya kata kita belajar kat you dulu kimia, tiba-tiba bijak pengurusan. Bukan, pengurusan is pengurusan hidup. Apa saja tentang pengurusan, contoh pengurusan rumah tangga, pengurusan keluarga, iaitu yang lebih besar daripada rumah tangga. Kan kalau rumah tangga tu kita suami anak-anak kan. Kalau keluarga tu keluarga kita, keluarga belah kita, ada makcik pakcik, sepupu sepapat semua, adik-beradik, ipar duai kan, dan keluarga belah suami juga. Seluas mana keluarga kita, seluas itu keluarga suami. Saya, Allah Ta'ala berikan hikmah, kebijaksanaan, wisdom di bahagian menguruskan semua ni, walaupun besar. Termasuk saya, yang ini semua Tuan Najib dia tahu, dan Tuan Najib selalu beri saya support. Dia kata, Bibi wisdom, apa percaya Bibi boleh buat. Bibi, suami saya kalau bagi saya buat apa-apa, dia bagi je gitu. Tapi dia paksa lah. Macam dia tinggalkan saya waktu live. Macam dia nanti dia kata, Bibi live Dia kena ada macam tu. Sebab dia tahu saya memang boleh. So saya, untuk saya macam macam tu memang tak lah kan. So saya ada kemahiran untuk menguruskan. Kalau kita buat majlis, saya boleh uruskan daripada A to Z untuk pastikan majlis tu berjalan lancar. Ataupun kalau kita nak uruskan tim, atau kita nak uruskan company bahagian management, bahagian account, HR. Bukan saya tahu ilmu account dan HR tu, saya tak tahu. Tu technical tu saya tak tahu. Saya tak hafal pun buku HR. Plus saya dulu pernah ambil HR lah kat you sebagai ilmu tambahan. Kan kalau kat you kita boleh ambil ilmu dalam pelbagai fakulti. Saya sukalah belajar. Saya pernah belajar ilmu bahan di fizik. Saya pernah belajar ilmu kaji geologi. Saya pernah ambil ilmu tadi tamadun Islam dekat fakulti Islam. Saya ambil HR dekat fakulti apa HR. Macam-macam. Kita suka explore. Okay? Boleh dengar? So, yang saya nak cerita ni ialah siapakah lelaki perkasa? Siapakah lelaki perkasa? Ni saya perasan ni. Niza. Dia tengah bertungku. Masya Allah. Dapat baby. Saya suka baby. Sudah dalam pantang 28 hari. Nampak mata saya bersinar ni. Saya dengar orang baru dapat baby ni. Yalah, siapa tak suka baby tu? Daripada syurga, bau dia wangi. Kan Niza kan? Nak ke berapa tu Niza? Dah 28 hari pantang. Terima kasih Niza sudi nak tengok saya. Baguslah Niza bertungku. Bertungku tu apa Bertungku lah kalau letak batu tu. Panaskan. Kita balut dengan daun-daun yang macam-macam lah untuk kesihatan kan. Buang angin, lancarkan darah, buang darah beku. Bertungku ada daun-daun dia. Kita balut, kita letak kat perut. Tapi alaslah dengan kain batik. Kan bertungku kan. Tak silap saya lah. Saya dah 4 tahun tinggalkan ni pantang ni. Tapi saya masih bertungku lagi. Tapi bukanlah bertungku yang, saya masih lagi buat aktiviti-aktiviti yang masih dalam pantang. Contoh bertungku tangas. Tahu tangas? Nanti Niza buat tangas Tangas is kita letak panas bara api kat bawah. So kita duduk kat kerusi yang dah dilubangkan. Dia sangat bagus. Dan dia akan mewangikan tubuh badan sebab dia masuk wangian tu melalui kita punya farash. Minta maaf orang lelaki. Saya cerita ilmu ni lah, kalau kita nak share, kita kena share betul-betul lah. Nanti orang yang dengar tu tak faham. Okey, dia sangat bagus. Selamat berpantang Niza. Yang saya nak cerita adalah siapa lelaki perkasa. Okey, apakah saya ni pendapat saya. Kalau korang ada pendapat korang sendiri berdasarkan literasi ke literature ke kan, korang buat kajian ke apa, itu saya pun respect juga. Okey, tetapi saya mohon respect pendapat saya juga berdasarkan apa dan siapa yang saya faham. Seorang lelaki perkasa yang actually sekarang ni kita diambang akhir zaman. Nak cari lelaki perkasa tu, Masya Allah, payahnya. Puan Izzah, lelaki perkasa tu yang macam badang tu ke? Lebih kurang lah. Lelaki perkasa badan besar. Sorry jangan salah faham Saya memang, saya tak, bukan saya tahu, saya. Korang lain Saya bukan mendambakan lelaki yang ada six pack tu Bukan saya. Apa yang senang cerita, apa saja yang ada pada tubuh badan suami saya. Dia tak ada six pack, dia biasa saja. Badan dia pun sekarang lagi dia dah kurus. Dia orang yang sangat sederhana. Itulah yang memang saya puas hati dah. Saya tak pernah pun nak minta bukan-bukan daripada dia. Dia jaga kesihatan, dia jaga kebersihan tu, saya dah bersyukur sangat. Yang saya nak cerita ialah apakah keperkasaan.
Jangan blue tau. Ni hari bulan Ramadan ni, yang bahasa blue-blue tu saya tak pandai. Okay? Plus saya pun memang tak mau masukkan benda-benda blue dalam kepala otak. Kan? Kita tak nak nanti. Tengok tak yang baru-baru ni ada seorang tua tu, umur dia berapa saya tak ingat, yang membunuh kucing tu. Yang mati kucing tu. Aduh, saya bayang kucing-kucing saya, kesiannya, Masya Allah. Kenapa jadi macam tu tuan-puan? Okay, salah satu sebab saya yakin, mungkin pada saya saya tak tanyalah pakcik tu kan. Saya pun tak baca lah tentang dia. Saya tengok tajuk pun saya dah macam seram. Saya terus fikir pasal kucing. Kucing saya kesian, Masya Allah. Saya yakin lah. Yakin ke? Tak yakin. Saya rasa mungkin ada faktor juga pakcik tu. Tak baik kita tuduh orang alamak. Tak apa, jangan cakap pasal pakcik tu, tak baik. Kita kena kurangkan tengok perkara-perkara porno. Tahu porno? Perkara-perkara lucah. Kita kena jaga mata. That's why Islam sangat menitik beratkan tentang jaga mata, jaga pandangan, jaga tundukan mata. Ajar mata kita. Pergi mana-mana, jangan tengok orang. Jangan tengok orang. Pergi mana-mana, tengok jalan tu cukup lah. Bila kita tak tengok, that's why saya sangat suka bawa buku, saya sangat suka bawa buku nota, sebab ada alasan kita tengok buku nota. Dia bukannya nak tunjuk baik, rajin baca buku, tak. Sebenarnya saya tak nak orang kata saya sombong. Bila saya duduk saja, tunjuk bawah, tak tengok orang, tak tegur orang. Saya sebenarnya malu. Saya malu nak tengok orang. Saya malu nak, mata saya tak akan meraban Mata saya tak akan liar. Di rumah orang pun mata saya tak akan liar. Even kalau saya nak tengok sesuatu benda pun, saya akan tengok sekejap dah. Okay? Faham tak? So mata ni kena didik. So cara saya nak didik mata saya daripada kecil dulu. Saya ingat daripada sekolah menengah dulu, saya memang dah jenis ada sifat malu nak tengok orang. Kan kalau kita kat sekolah kan, jadi nanti balik sekolah kan ramai orang lalu lalang, budak sekolah Saya memang tak perasan, tak tengok. Saya tak nampak pun apa lebih dia, apa kurang dia, sebab saya tak tengok. Saya tengok buku nota. Saya ada nota kecil saya yang saya tulis setiap hari. Saya memang malas study, tapi saya rajin menulis. Sebab saya ada ingatan yang kuat bila saya tulis. Saya tulis dan mata saya baca nota-nota tu, dia terus masuk. Dan bila periksa, dia boleh dikeluarkan dengan sempurna. Tanpa saya perlu, tidur malam-malam tu. Study malam panggil apa? Lupa sangat lah. Sebab saya memang saya bukan orang study malam. Saya sangat mementingkan kepala otak saya ni berehat. Saya tak mau push sangat kepala, sebab kita bila periksa bila periksa, kita perlukan kepala ni untuk fikir, untuk keluarkan balik apa yang kita dah masukkan selama 6 bulan tu. Kan periksa 2 kali setahun kan. So macam contoh buat matematik, sebab kimia banyak kira-kira. Kimia sangat banyak kira-kira. So untuk saya dapat excellent dalam kira-kira, dalam math-nya, dalam analisisnya, dalam apa lagi, hanya susah-susah lah, saya kena ada minda otak yang ready, relax untuk saya buat. Sebab tadi saya cerita kan, saya kalau terpaksa, saya akan fokus. Saya memang boleh fokus dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Once saya tune saya punya mood, saya kata okay, kita periksa. So saya periksa lah betul-betul. Saya tak akan tinggalkan kerusi peperiksaan walaupun saya dah siap awal sejam. Kena bagi masa 3 jam, saya dah siap 2 jam. Saya tak akan tinggalkan. Seluruh waktu yang diberikan kepada saya gunakan untuk semak. Saya akan semak macam tu. Okay? So ikut kelebihan masing-masing. That's why saya ada cerita sebelum ni. Kalau kita nak kenal Allah, kita nak mendapat mengenal makrifat Allah, makrifatullah. Saya tak mahir lah, saya tak mau sebut lain, saya tak tahu tu. Tapi kalau kita nak kenal Allah, kita kena kenal diri kita dulu. Apa kekurangan kita, supaya kita sedar kita pun banyak kekurangan. Apa kelebihan kita, supaya kita tahu macam mana nak gunakan kelebihan kita untuk tolong orang lain, untuk beri manfaat kepada orang lain, untuk beri kemudahan kepada orang lain, untuk melancarkan tugas orang lain. Kita dah tahu. Contoh kalau kita tak tahu yang kita ni boleh menguruskan majlis, kita buat tak tahu je. So bila majlis tu diuruskan oleh orang lain, bila pincang kita marah pula.
Betul tak? Adil ke? Sedangkan kita tak nak tolong. Kita pun cakap, saya tak tahu. Saya memang tak tahu bab ni. Oh, saya tak tahulah bab pengurusan. Padahal Allah dah beri dah. Setiap orang ada kehebatan masing-masing. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Cuma kita saja yang tak kenal diri kita, kita tak nak gunakan kelebihan tu dan dia terbazir begitu saja. Tuan-puan, apa sahaja nikmat rezeki yang Allah beri kepada kita, bukan saja dalam bentuk harta benda, bukan saja dalam bentuk kesenangan, tetapi juga dalam bentuk kemahiran. Ada orang kemahiran dia bercakap, ada orang kemahiran dia menulis, ada orang kemahiran dia mengaji, ada orang kemahiran dia ilmu-ilmu yang dalam tentang ilmu akhirat, ada orang kemahiran dia memasak, menjahit, apa lagi? Ada orang kemahiran dia apa lagi? Banyaklah macam-macam. Allah akan tanya setiap kemahiran yang Allah beri kepada kita. Sebab itu penting untuk setiap orang kenal diri dia, apa kelebihan dia. Kelebihan saya mudah-mudahan saya ada kelebihan bercakap. Saya ada kelebihan mengambil hati orang. Saya ada kelebihan memasak. Saya ada kelebihan menguruskan macam-macam urusan. Saya ada kelebihan macam-macam. Itulah antaranya. Okey? So, saya gunakan sepenuh kudrat saya, tenaga saya, masa saya, emosi saya untuk saya pastikan apa yang saya mahir tu berjalan lancar dan dibuat dengan bersungguh-sungguh. Baru-baru ni, Puan Isa tak masuk tajuk perkasa. Okeylah, nanti saya lupa. Nak baru-baru ni ke nak tajuk perkasa? Puan Isa. Seingat saya, waktu saya di sekolah menengah Munshi Ibrahim Labis, saya tak pandai berkapal. Saya lebih kuranglah jenis anti kapal. Saya seorang pengawas yang garang. Saya punya garang tu daripada kecil. Garang. Harian saya, keluar saja saya daripada kelas, iaitu waktu nak balik atau waktu nak rehat. Kalau saya terus bertugas. Ataupun kalau saya ada masa, saya mungkin jadual saya waktu tu tak pack, saya akan pergi ke sebuah tempat yang saya sangat cintai dari dulu sampai sekarang, iaitu perpustakaan. Saya akan pergi ke situ dan tiada tempat lain yang saya pergi. Saya makan pun ambil masa yang sekejap. Janganlah tolong didik diri anak-anak, makan jangan lama-lama sangat. Makan perlahan-lahan. Yang Rasulullah ajar tu makan kunyah banyak kali supaya mudah hadam. Bukan makan lambat macam tu, sampai masa terbuang. Bunyi loceng dah rehat, tu orang tak buat apa. Alangkah bagusnya kita atur makan kita. Saya makan cukup 2 kali pap. Mak saya buat, mak saya jual kat kantin. Saya ambil 2, saya letak dalam kertas surat khabar. Dah bawa pergi sekolah. Hari-hari macam tu. Jadi saya jimat masa apa? Saya tak payah beratur dekat kantin nak beli makanan. Jimat masa. Saya just duduk cari tempat. Allah, terkejutnya saya. Okey tak Facebook? Ya Allah, Zain belajar banyak hari ni. Ada ajar. Ya ke? Itulah tadi kat phone tak Bi boleh. dah menggigil sampai hari ni. Bi tengah tak stabil ni sebab Bi. Kau agak harap diorang ni boleh lah faham. Kau okey semua? Hello. Paksa guna laptop saya ni. Saya buat laptop. Sayang, saya nak tahu tak? Petik Mana ais je duduk tak? sini sayang. Bi nak cerita kat sayang ni rahsia Bi. Sayang tahu tak? Dulu kan Bi mendambakan lelaki perkasa ni sayang. Saya agak-agak dari umur Bi berapa tahun? Perkasa? Perkasa. Jangan sayang, malu ai. Tak sayang. Malu ai. Bi baru nak terangkan pasal perkasa walaupun kita dah live lama juga ni. Sayang rasa sejak Aduh. bila sayang? Masa Bi dekat sekolah Mochi, sayang rasa Bi ada power tak? Boy. Tak, sayang rasa lah. Adil lah kot. Ha? Tak ada. Saya tak kenal Bi lah sayang. Ada orang yang nak maksudnya. Yelah, Orang yang nak. orang Saya pun nak. dulu pernah kerja. Saya dulu kena kerja Amoy dulu. Nak berkawan, nak kenal. Saya pun macam pelik. Kenapa dia kejar aku? Memang kejar-kejar. Saya pun lari, takut. Tapi kan sayang, tahu tak Masa kenapa? itulah. Kenapa Bi tak fikir langsung? Sebab Bi selalu doa, saya selalu doa pada Allah, ya Allah, tolonglah beri aku seorang suami. Saya terus doa suami umur saya 15 tahun. Saya dah matang. Ya Allah, tolonglah beri aku seorang suami yang bermaruah, yang digeruni, yang ada sikap kepimpinan, macam-macam lah yang berkaitan dengan keperkasaan. So, lelaki perkasa ni apa? Lelaki perkasa ni ialah lelaki yang bila dia pandai bawa diri dia dengan penuh berwibawa.
dia bila dia ada orang gerun kat dia, tapi dalam masa sama orang hormat dia, orang sayang dia. Sebab dia ada kebijaksanaan, dia ada nak marah pun kena tempat, lepas tu dia ada kesabaran, macam tu. Dan lelaki perkasa ni, sebab tu saya tak kisah kalau Tuan Najib garang. Walaupun saya takut orang garang, dan saya tahu Tuan Najib pun tak, dengan saya dia tak garang. Tapi saya suka lelaki yang ada ketegasan tu. Sebab apa? Sebab lelaki memang sikapnya melindungi wanita. Kalau lelaki lembut, ni saya tak cakap pasal lelaki yang ciri-ciri lembut yang ada sejak zaman Rasulullah, tak. Kalau lelaki normal, lelaki biasa pun ada ciri penakut, ciri lembek, ciri macam mudah mengalah, ciri macam bergantung kepada duit isteri. So saya rasa macam macam tu. Sayang, pada saya itu bukan lelaki perkasa. Tetapi jangan kecil hati juga, sebab zaman sekarang ni zaman yang ramai sura rumah sayang. Macam sayang dulu. Suami saya dulu sura rumah, tapi bukan bermakna suami saya tak perkasa waktu tu tahu. Saya sedikit pun Saya tak suka duduk pernah rumah. downgradekan suami saya. Masa kat rumah ni kita duduk putih. Apa perkasanya suami kena kita makan. bila masa suami kita duduk rumah? Walaupun suami kita masa tu, suami saya still lagi cari pendapatan. Still lagi waktu tu cari duit poket. Walaupun poket selalu bocor dan sebagainya kan. Rezeki tak turun-turun tu atas beberapa sebab lah kita tak nak berubah waktu tu. Tetapi suami saya jaga anak. Suami saya tukar lampin, suami saya mandikan baby, suami saya siapkan susu anak, kadang-kadang masakkan. Even saya pantang macam Niza. Suami saya sediakan, sayang, ingat Panas lagi. kan kat So tadi Niza kata saya tengah tunggu pun sampai tengok Puan live. Teringat masa pantang. Suami saya sediakan tu semua. Itu pun perkasa. Buat ikan masak singgang. Maksudnya lelaki yang bertanggungjawab, walaupun dia dalam kekurangan, itu adalah lelaki perkasa. Tetapi zaman sekarang kurang lah sayang. Zaman sekarang lelaki banyak yang kurang malu, kurang kisah tentang itulah sayang, saya rasa. Kaum sayang ni apa cerita sayang? Kenapa macam tu sayang? Dia macam ni lah kan, bila kita hidup ni kan, bila dia ada matlamat vision yang jelas, insya-Allah semua benda tu aturan Allah akan jadi lebih mudah, lebih senang. Tapi kalau dia hidup tu tanpa arah tujuan, tak tahu nak ke mana, dia macam ikut arus je. So benda tu lah menyebabkan dia tidak ada, orang kata, pegangan, dia tak ada hold, dia tak hold satu benda yang kuat tau. So macam saya dulu, saya dah memang fikir, saya ni memang orang susah. And saya juga fikir life is short. Arwah ayah saya pun meninggal pada umur yang orang kata muda. So saya rasa macam kalaulah kita tak ada vision dan mission yang jelas, dan kita tidak mengambil pengajaran daripada orang lain punya kehidupan, saya rasa rugi. Dan saya memang dalam hidup saya tak pernah ada macam nak rasa tak ada momen yang saya rasa nak ada waktu macam orang kata waktu enjoy. Waktu yang kita nak enjoy. Tapi yang saya fikir adalah we enjoy journey lah kita. Susah payah, kesusahan, kepayahan pun kita enjoy. Apatah lagi benda-benda yang menggembirakan, of course lah kita enjoy. Dan even dalam bisnes pun terlalu banyak benda yang susah berbanding yang senang. Sebab kita enjoy lalu benda tu. Sebab tak semua orang boleh experience dan rasa benda tu. Apatah lagi contoh macam kita ketika anak kita lahir, kita bukan ada waktu yang terlalu panjang untuk nak anak kita tu membesar. Kadang-kadang kita macam dah besar panjang nak. Macam saya sekarang, tak sangka baju saya semua anak saya yang sulung dah muat pakai. Dan dia selalu curi baju dia. Bukan curi lah, dia ambil. Cakap sayang kurus sayang. Tak, bukan. Dia maksudnya Masa tu laju. anak kita dah besar cepat sangat. Selipar saya dia dah boleh pakai. Seluar track saya dia boleh pakai. Jam Tuan Najib dah boleh passing kat anak. Padahal dulu macam dia kecil lagi, dia baby. Benda tu Tak lama berlaku lagi kereta Ferrari. hanyalah 12 tahun yang lepas. Kereta Ferrari. No. Itu kita Abi, bukan kita dia. Yang tak perasan. Saya kan nak cakap, kau yang kaya tu Abi, bukan kau. Kau kena cari juga. Tapi jangan risau, Abi akan tolong ajar cara macam mana buat shortcut. Kalau saya boleh ajar orang lain, takkanlah saya tak boleh nak ajar anak sendiri kan. InsyaAllah, amin. Kita tak naklah dia start daripada zero. Kita kena bagi dia knowledge yang tak zero lah. Tapi saya membesarkan Amar dan Husna kan dengan tangan sendiri. Yelah, ada orang serah pada pengasuh. Amar dan Husna adalah air tangan suami saya. That's why karakter dia dengan 3 orang adik dia lain. Amar dan Husna orangnya sangat berdikari. Dia boleh kita tolak ke mana sahaja. Dan dia sangat, macam Husna dia sangat firm, sangat garang sikit. Terutama sekali saya nampak dari sudut berdikari lah. Dia akan marah adik-adik dia kalau adik-adik dia manja sangat. Sebab dia orang ni bukan jenis yang manja, tak bertempat. Orang lelaki kalau jaga, orang lelaki dia jenis keras dia lah. Jenis kurang sikit dia punya macam hati kering gitu. Dia tak macam mak ni, dia manja lebih. That's why saya sangat bangga sebenarnya. Kalau lah boleh suami saya jaga 5 anak waktu tu, mesti 5 anak saya jenis berdikari ni. Kalau tak sekarang Ajwah dengan Muhriz, ya Allah manja.
Saya tak salahkan siapa-siapa, saya salahkan diri saya lah sebab mereka membesar di tangan saya dan sangat manja dengan saya. Muaz pun sama juga, sampai Amar kata Muaz tu anak emas. Padahal kita mak bapak sama je semua anak. Tapi itulah akak abang dia nampak, so kita nak deny macam mana kan. So saya anggap itulah bezanya anak-anak yang di tangan ibu, Betul. anak-anak yang di tangan bapa. So pandai-pandai korang lah, korang nak anak korang macam mana. So minta tolong, kita kerjasama dengan suami. Okay. Lelaki perkasa lagi. Lelaki perkasa dia kena ada iman lah. You nak perkasa macam mana pun, kita kena ada iman, kita kena ada takwa kepada Allah. InsyaAllah. Itulah yang dinamakan lelaki perkasa, sebab dia tahu nak tegakkan Islam tu macam mana, ikut apa yang Allah suka. Okay. Betul. Terima kasih join saya live dalam keadaan huru-hara macam ni. Kalau lah korang boleh tahulah aura saya sekarang dalam keadaan yang baru nak tarik nafas kan. So harap-harap besok lusa dah tenang. Nah, nampak saya susah tak ada suami saya kan? Tadi suami saya dia terpaksa. Tadi saya zoom kan, ada ajar, nanti ajar sayang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, harap sesuatu. Bye bye. Dia macam mana ni? Ni yang live. Live, yes. Lepas tu Tadi nak kena sikit